Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita mulakan majlis Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasala wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atal yakin. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata da'imatan fid dunya wal akhirah. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin fahman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Imam hari kita ke masjid. Seterusnya kepada tuan-tuan para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi untuk mukadimahnya marilah sama-sama kita mulakan yang kita berniat iktikaf untuk iktikaf di Masjidillah Taala insyaallah. Insyaallah kita diizinkan oleh Allah SWT pada malam ini berada dalam rumah Allah Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali dalam ayat yang ke-219 dan 220. InsyaAllah dua ayat 219 dan 220 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh buka mushaf. InsyaAllah sama-sama kita baca. Terima kasih tuan-tuan. Suara tidak malam ni performan kurang sikit. Biasa hujan-hujan ni biasalah. Dan tu dah datang macam-macam. 219 sampai 220. Boleh buka. Kita tengok Quran, ayat Quran ni tengok tak baca pun dapat pahala dah. Apatah lagi kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو af ada kul af ujung tu waw kita mati kan. Qulil af di kalau lidah Jawa dia memang kena cabar sikit. Qulil af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-219, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih daripada keperluan. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan daripada mereka yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, nescaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam ayat yang ke-219, ayat yang ke-220. Antara ringkasannya menceritakan ataupun mengkhabarkan kepada kita tentang pertama pensyariatan hukum khamar, hukum arak dan juga judi. Kemudian selepas daripada itu disebut tentang nafkah ataupun infak yang perlu bagi kita, ketika mana kita perlu menginfakkan harta. Kemudian berkaitan dengan urusan anak yatim. Sebelum daripada itu, pada ayat-ayat yang sebelum daripada ini, kita telah mengupas antaranya ayat yang ke-17 berkaitan dengan ayat ke-216 berkaitan dengan kefarduan pergi berperang di jalan Allah SWT, yang mana sebelum itu tidak disyariatkan peperangan. Maka bila mana turunnya ayat kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu berperang, maka di sana jatuhlah kewajipan berperang. Maka sebelum daripada itu kita lihat para sahabat dan juga Nabi SAW tidak melawan, walaupun dilakukan dengan pelbagai siksaan, dilakukan dengan pelbagai keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan. Kita boleh, kalau kita boleh revive balik, antara ini kita boleh lihat antara ini para sahabat yang mati, yang sampai ditusuk punggung itu dengan apa nama itu, tombak. Siapa nama itu perempuan itu sampai mati. Bayangkan kalau begitu keadaannya, masih lagi tidak diwajibkan kefarduan untuk melawan balik. Maka bila mana turunnya ayat ini mewajibkan kepada umat Islam pada ketika itu untuk melawan balik, pergi berperang apabila dizalimi, ditindas. Tujuan yang pertama sekali untuk difak. Peperangan yang pertama untuk mempertahankan diri. Yang kedua ialah berperang tujuannya untuk menjaga maslahat Islam itu sendiri daripada terancam. Ini juga merupakan di antara dasar luar yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maksudnya bukan semata-mata peperangan ini merupakan benda yang bersifat luaran, kan? Maksudnya kerajaan Islam pada ketika itu meletakkan peperangan ini salah satu, selain daripada mempertahankan diri, ialah untuk menjaga batas-batasan umat Islam daripada diceroboh dan sebagainya, dan memperluaskan dakwah. Kemudian, dan dalam keadaan tersebut, hukum tersebut diteruskan. Kemudian
dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-17, Allah Ta'ala menyebutkan tentang pensyariatan ataupun peristiwa sahabat Nabi yang dia dikatakan telah melakukan pembunuhan ketika mana dalam bulan haram. Dan mereka ini diprovok, dikecam dan sebagainya, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Dan Allah Ta'ala membalas balik, Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka yang menghina para sahabat, orang kafir yang menghina para sahabat, Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah bahawa sesungguhnya pembunuhan itu adalah satu dosa yang besar. Membunuh di dalam bulan haram itu dosa yang besar. Hari ini kita dah masuk bulan haram kan? Betul tak? Rejab kan? Dah masuk bulan Rejab. Maksudnya bulan yang diharamkan untuk berperang. Waktu sekarang ni. Jadi sekarang ni tak ada peperangan. Tuan-tuan nak buat apa? Kan? Jangan bergaduh walaupun tidak pun. Kan? Jangan bergaduh kan? Bergaduh orang kampung. Kan? Na'udzubillah lah. Maknanya jangan sampai kita melakukan pergaduhan, perselisihan dalam bulan-bulan yang haram ini. Dan Allah Ta'ala mempertahankan sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahawa orang yang menghalang orang daripada di jalan Allah Ta'ala, orang yang menghalang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram dan menghalau orang muslimin keluar daripada tanah air mereka, itu sebenarnya dosanya lebih besar berbanding membunuh di dalam bulan haram. Dan inilah kesyirikan wal fitnatu, dan kekufuran itu adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan kemudian disebutkan tentang orang-orang yang murtad, kalau mereka mati dalam keadaan murtad, maka mereka adalah orang yang kafir. Segala amalannya terhapus di dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala sebutkan mereka ini ditempatkan dalam neraka Jahannam, waliyadzubillah. Dan orang-orang yang berjuang semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, Allah Ta'ala rakamkan mereka ini hanyalah semata-mata hendak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan ini dirakamkan sehingga mereka, para sahabat, sangat bersungguh-sungguh untuk bila mana turunnya ayat, mereka nak pergi perang lagi. Mereka nak pergi perang lagi supaya melawan orang kafir. Betapa semangatnya mereka bila Allah Ta'ala sendiri yang mempertahankan mereka. Kemudian setelah itu dalam ayat yang ke-19 kita melihat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Khamar ni arak lah. Tentang khamar dan judi. Dalam ayat ini menceritakan tentang pengharaman arak. Tuan-tuan boleh lihat dalam peringkat pengharaman arak, kita pun sedia maklum, cuma kita ingatkan baliklah macam mana Allah SWT mengharamkan arak ini. Dia bukan Allah Ta'ala tak terus turunkan ayat haram terus, tetapi dia berlalu dalam 4 peringkat. Berlaku dalam 4 peringkat. Sebelum arak ini terus haram secara mutlak. Maknanya yang pertama sekali pada ayat surah An-Nahl ayat 67, Allah Ta'ala menyebut, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna min sakaran wa rizqan hasana. Dan daripada buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Pada awal ayat, maksudnya pada awal Islam, umat Islam masih lagi dibolehkan meminum arak. Umat Islam masih lagi dibolehkan meminum arak pada awal zaman permulaan Islam. Dan pada ketika itu minuman arak halal. Minuman arak itu halal. Kemudian turunlah ayat pada ayat yang seterusnya, ayat yang kita bacakan hari ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, diturunkan di Madinah. Mereka bertanya kepadamu tentang Muhammad tentang arak dan judi. Maka katakanlah pada keduanya itu, pada arak dan judi itu ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Maka dalam ayat ini kita faham bahawa arak ini dia bukan buruk saja, dia ada manfaat dia tersendiri. Tak boleh kita nak kata arak ni terus tak ada kebaikannya. Dalam Quran sendiri sebut arak ni ada
kebaikan dia tersendiri. Ada bermanfaat dan ada dosa besar di dalamnya. Maka bila turunnya ayat ini, ada di kalangan para sahabat yang meninggalkan minum arak. Tetapi ada juga di kalangan para sahabat yang tidak meninggalkan minum arak. Tidak meninggalkan minum arak. Menggunakan ayat wa manafi'u linnas. Maksudnya di dalam arak itu ada manfaatnya. Maka di setengah para sahabat masih lagi meminum arak. Dan satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menyediakan makanan dan menjemput para sahabat yang lain untuk menjamu selera. Kemudian mereka dijamu dan dijamu juga sekali dengan minum arak. Kemudian bila masuknya waktu maghrib, maka salah seorang daripada mereka sembahyang jadi imam dalam keadaan mabuk. Kemudian bacalah ayat surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia tertinggal kepada kalimah la tu. La a'budu ma ta'budun, yang bermaksud katakanlah kepada orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Dia jadi gitu. Disebabkan kerana mabuklah, kerana mabuk dalam sembahyang tapi mabuk. Maka bila berlaku keadaan sedemikian, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu ini mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu sedar apa yang kamu katakan. Maka turunlah ayat ni menegur kepada para sahabat yang sembahyang dalam keadaan mabuk. Maka turunlah ayat ni menyebutkan tentang larangan umat Islam pada ketika itu supaya tak boleh masa sembahyang minum arak. Maka di kalangan mereka buat keputusan, okay, kalau macam tu kita tak minum arak daripada pagi, zuhur, asar semua tak minum lah. Mereka minum lepas isyak pula. Lepas isyak. Mereka minum lepas isyak tu kan. Maka mereka bimbang supaya dalam solat mabuk, maka mereka putuskan yang masih nak minum tu mereka akan minum lepas isyak. Begitu sahabat-sahabat ni. Kemudian pernah satu ketika kenapa dia minum lepas isyak? Supaya bila dia minum lewat kan, lepas tu dia tidur, besok pagi bangun dia dah araknya, mabuknya dah hilang. Jadi boleh dah sembahyang macam biasa. Pernah satu ketika Ithban bin Malik menyediakan makanan dan menjemput para lelaki daripada kalangan umat Islam untuk datang bertamu. Di antaranya ada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia telah memanggang kepala unta dan makan beramai-ramai dan minum arak sehinggalah mabuk. Kejadian itu menyebabkan mereka berasa sungguh seronok dan mereka menyanyi dan menenangkan syair. Dan ada yang mereka yang memuji kaum mereka sendiri, ada juga yang mereka mencela kaum yang lain, antaranya kaum Ansar, mencela kaum Ansar. Oleh kerana dicela, maka seorang lelaki daripada kaum Ansar mengambil tulang rahang unta dan terus memukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sedihlah Sa'ad bin Abi Waqqas diperlakukan sedemikian. Ini kesan mabuk. Dia dah suka ambil tulang tu gatuk kepala sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun pergi berjumpa mengadu pada Nabi SAW tentang perihal tersebut. Maka turunlah ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hanya sesungguhnya arak itu berjudi, berkorban untuk berhala, mendelik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhinya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh keberuntungan. Maka ayat ini merujuk kepada larangan secara mutlak kepada pengharaman minum arak. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pun mengatakan bahawa kami berhenti daripada segala perbuatan kami, ya Allah. Maka sejak itu para sahabat pun berhenti minum arak dan tidak ada yang minum selepas daripada itu.
Inilah di antara proses pengharaman arak pada waktu itu. Maka Nabi SAW ataupun Allah Taala sendiri tidak terus menjatuhkan hukum ayat pertama terus melarang, tapi dalam bentuk berperingkat. Inilah di antara hikmah yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita, agar kita ni kita boleh tengok orang Arab pada kita gitu dididik dengan sikit. Begitu juga kita pada hari ini dalam satu urusan dakwah. Contohnya kalau kita nak contoh macam kalau kita terima orang yang kita tahu dia jahil dan sebagainya, kan, taklah terus bagi ayat-ayat hukum. Sebab itu dalam ayat Al-Quran diturunkan pada awalnya, ayat Al-Quran diturunkan berkaitan dengan syurga dan neraka, yang berkaitan dengan keimanan. Allah Ta'ala ceritakan itu dulu di Mekah, kan. Turunnya ayat-ayat banyak berkisah tentang keimanan dalam diri, jati diri. Selepas daripada itu, maka barulah turunnya ayat berkaitan dengan pensyariatan, antaranya pensyariatan solat. Begitu juga antara ini segi pensyariatan tentang pengharaman arak. Begitu Allah Ta'ala menyusun hikmahnya sangat baik sehingga orang Arab boleh menerimanya dengan baik sekali. Tapi sedikit demi sedikit lah. Begitu juga dalam dakwah kita hari ini. Kalau kita berjumpa dengan orang yang jahil dan sebagainya, tak boleh kita terus, walaupun kita tahu, kan, hukumnya contoh tak pakai tudung, hukumnya dosa. Tapi tak terus kita kata daripada dia, kau dah berdosa dah, dosa. Mengaku kau teman kau ni, terus kita cakap gitu. Maka orang macam tu dia akan lebih jauh lagi. Maka kita kena sedikit demi sedikit terangkan tentang syurga, pahala, neraka dan sebagainya, tentang keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka daripada situlah timbul lagi kekuatan untuk mengikut syariat Allah SWT. Ini di antara contoh bagaimana disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan peringkat-peringkat dalam pengharaman arak. Inilah contoh sehingga para sahabat menerimanya dengan senang hati. Dalam riwayat lain disebut kami berhenti. Para sahabat menyebut bila turunnya ayat kami berhenti. Kenapa? Kalau kita lihat sendiri, arak ni pun dia merupakan banyak, memang ada manfaat, tetapi mudarat dia pun banyak. Arak ini disebut antaranya dapat menghilangkan harta benda. Kita pun faham. Orang yang minum arak kadang-kadang dia boleh merosakkan akal fikiran dan menghilangkan nyawa. Berapa ramai kita tengok dalam kes-kes, tak payah jauh lah, kita tengok kat Malaysia je, orang yang mati kena langgar dan sebagainya, kan, kesian. Sebab apa? Sebab arak, mabuk langgar. Itu dia punya mudarat dia. Mungkin kalau kita lihat manfaat dia ada. Manfaat dia apa? Orang bila ada arak, maka mungkin dia satu sudut ada kedai orang jual, adalah orang dapat gaji kat situ, kan. Mungkin ada ramai dah. Kalau kilang tu mungkin ada yang dapatlah gaji dia dan sebagainya, kan, untuk menyara hidup dan sebagainya. Tapi dari satu sudut yang lain, mudaratnya sangat banyak, sehingga Allah Ta'ala menyatakan bahawa hendaklah ditinggalkan arak ini. Arak ini satu sudut yang lain, semua agama melarang. Dia satu benda yang sebenarnya semua agama melarang arak, melarang arak dan judi. Sebab itu sebenarnya kalau bagi mereka pendeta-pendeta, orang yang pendeta-pendeta rahib-rahib sebagainya, kalau berhubung dengan mereka akan mengatakan bahawa arak ni adalah tidak dibolehkan. Begitu juga dengan judi, tidak dibolehkan. Tapi kenapa mereka teruskan? Itu berkait pula dengan kuasa siapa, kuasa itu pada siapa, kan? Maka kalau kuasa itu pada pemerintah yang sekular, maka dia akan tinggalkan, dia akan ikut apa yang popular bagi mereka, yang menyelamatkan mereka, yang boleh menguntungkan mereka.
Bagi yang boleh menguntungkan mereka agak ni siapa? Siapa yang untung? Yang untung orang atas, orang kaya tu. Saya pernah dengar satu kupasan sebut di Amerika juga dulu pernah juga nak diharamkan arak tahun 1920-an gitu. Dia disebut sebagai Nobel eksperimen sampai tahun 1933 lebih. Tetapi tidak berjaya. Ini kenapa tidak berjaya? Salah satu faktornya tentangan yang banyak lah. Orang kafir ni tentangannya bila mereka menentang, akhirnya terpaksa kuat-kuat masa dibolehkan balik arak. Mereka saja nak test supaya nak tengok arak ni macam mana kan. Dan memang dari sudut kadar jenayah berkurang dan sebagainya. Tetapi mendapat tentangan yang sangat banyak sehingga mereka ini menghidupkan balik ataupun mewujudkan balik jualan arak dan sebagainya. Kemudian kita lihat dalam pengharaman judi pun sama. Judi kita boleh lihat dalam Al-Quran disebut tentang pengharaman judi. Kenapa judi tidak dibenarkan? Kita pun boleh faham sendiri. Judi ini disebut bahawa antaranya adalah perbuatan yang boleh menyebabkan porak-poranda ahli keluarga, boleh menyebabkan seseorang itu jatuh miskin. Judi kan. Judi ni dia banyak bentuk. Judi ni banyak bentuk. Kita kalau kita fikir judi macam sport toto dan sebagainya kan, itu judi juga, memang judi lah. Tapi judi-judi yang kecil pun sama juga. Saya ingat tu dekat kedai-kedai kuncit ada main tikam kan. Saya pernah juga tu. Masih kan. Budak-budak kan. Main tikam tu, cecek tu kan. Apa? Padang pakai apa? Duit shilling kan. Tu dapat, entah apa dah tak dapat kan. Beli lagi. Memang ketagih ni judi. Dan judi ni juga dia macam tu lah kan. Tak kira atas apa alasan sekalipun. Kita bid lah. Kita bid malam ni ustaz habis kuliah sampai pukul apa? Contoh. Kan? 8 suku contoh. Kan? 8 suku. Kita 8.20. Apalah, kau belanja aku nanti. Kau tercanai. Judi dia tu. Dia benda yang tidak pasti. Benda yang nampak kecil je kan. Apatah lagi benda-benda yang kecil kan. Benda-benda yang itulah kita judi main bid ni kan. Aku bid ni kalau menang jadi tim Melani ni aku kena bagi aku RM50 lah. Itu. Aku bid jadi tim kalah ni contoh. Biasa macam ni kan. Itu salah satu bentuk judi yang tidak dapat dihalang. Tapi bagi pemerintah, mereka ada kuasa, maka mereka berkewajipan untuk menghalang perkara tersebut dan menguatkuasakan perintah untuk menghalang orang berjudi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanyakan kepada kamu tentang apa yang kamu nak infakkan, apa yang mereka nafkahkan. Qulil af, katakanlah yang lebih daripada keperluan. Yang lebih daripada keperluan. Ayat ini jelas. Janganlah kamu menginfakkan seluruh hartamu lalu engkau duduk sambil meminta-minta kepada orang lain. Dalam ayat ini dikatakan bahawa maksudnya di antara bila mana manusia meninggalkan arak, meninggalkan judi, insya-Allah orang Islam ni biasa akan ada duit lebih yang banyak. Duit lebih yang banyak. Habis dah tak pergi ke sana kan, judi dan sebagainya. Maka bila ada duit yang lebih, maka kata Allah Taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul af. Maka infakkanlah apa yang kamu ada. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah,
aku ni ada 1 dinar. Maka kata Nabi SAW, nafkahkanlah untuk diri kamu. Aku ada 1 dinar, maka nafkahkanlah untuk diri kamu. Maka orang tu pun jawab, aku ada duit yang lain, aku ada dinar yang lain juga. Maka nafkahkanlah untuk keluarga kamu. Aku ada duit lagi, kan? Aku ada duit lagi. Maka kata Nabi SAW, nafkahkanlah untuk anakmu. Aku ada duit lagi ya Rasulullah. Banyak duit nak ada ni. Ya. Aku ada dinar lagi, banyak duit ni. Maka kata Nabi SAW, engkau lebih tahu kepada siapa yang kau nak bagi duit tu. Maknanya terpulang lah, sedekah lah kepada siapa pun. Maknanya kat sini kalau kita dah ada, kita ada kemampuan, kita ada duit rezeki, sebelum nak infakkan, kita kena infak untuk diri kita dulu, settlekan urusan di rumah, bila track apa semua, pastikan dah terbayar kan. Apalagi makan, minum, keluarga dan sebagainya, anak-anak, keperluan dah selesai. Ada lebihan, kulil af, katakanlah, mereka bertanyakan kepada mereka nak nafkahkan apa, maka kata Allah Ta'ala, katakanlah al-af, kelebihan. Maksudnya apa yang lebih daripada harta kamu. Macam depan saya ni semua banyak duit ni, semua kan, semuanya al-af semua ni. Kan, banyak berlebih kan. Amin insya-Allah. Maka infakkanlah. Ikut kamu lah nak bagi siapa pun, nak bagi berapa banyak apa. Yang penting yang lain dah selesai. Jangan sampai kita infak sedekah sampai masa kat rumah suruh beli apa barang basah, tak ada duit. Kan? Dah habislah duit tadi sedekah lagi orang, kesian. Habis kat rumah tak kesian dah, habislah kena bibil. Rumah tak kesian ke habis. Maka kena utamakan dulu. Pastikan duit tu mencukupi. Kita tahulah kita punya expenses kita kat rumah macam mana kan. Kita kena ni lah, kena merancang lah, kena macam. Maka insya-Allah ada duit. Dan insya-Allah orang yang bersedekah akan dilipat gandakan dia punya ganjaran dia. Pernah biasa dengar macam sahabat Nabi SAW, antaranya Saidina Abu Bakar, dia menginfakkan hartanya seluruh, kan? Seluruh. Itu level Saidina Abu Bakar. Tuan-tuan, level Saidina Abu Bakar silakan. Tapi jangan sampai minta-minta. Saidina Abu Bakar begitu-gitu pun dia tak meminta. Mungkin dia tahu pulangan balik dan sebagainya kan. Duit income balik. Kita jangan pula macam tu. Kalau kita jenis tak ada duit, tak ada harta yang banyak, maka kita settlekan urusannya. Yang penting untuk nafkah diri sendiri, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ada lebihan, maka barulah kita sedekahkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Artinya sebagaimana Allah Ta'ala memberikan perincian, menjelaskan hukum kepada kalian, sebagaimana dia telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji dan ancamannya, agar kita ni berfikir tentang dunia dan akhirat. Maka bagi kita dunia dan akhirat dia ada perhitungannya. Bagi kita, siapa yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka di dunia mereka akan mendapat kebaikan, mereka akan mendapat keselamatan dan sebagainya. Dan di hari akhirat mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di hari akhirat adalah tempat pemberian balasan yang kekal. Maka di sanalah kita keyakinan yang kita pegang. Kemudian dan pada ayat yang seterusnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, qul islam lahum khair, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Wa in tukhadituhum fa ikhwanukum, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang membuat kerosakan daripada mereka yang membuat kebaikan. Walau syaa Allahu la'anatakum, dan jika Allah Ta'ala menghendaki, niscaya dia akan mendatangkan kesulitan kepada-Mu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang di mana ada di kalangan mereka bertanya tentang anak yatim. Bertanya tentang anak yatim. Maka bagaimana kita nak mengurus anak yatim? Pada ketika itu disebut dalam tafsir, dengan turunnya ayat tersebut, orang yang mengasuh anak yatim, mereka ini langsung memisahkan makanan dan minuman daripada makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya.
lalu menyisakan sebahagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim sampai si yatim memakannya ataupun makanan itu menjadi basi. Maknanya ayat ini sebelum ayat itu turun, di kalangan sahabat ni ada yang bila mengurus anak yatim ni, mereka takut nak guna harta anak yatim. Takut nak guna harta anak yatim. Sampai mereka mengasingkan siap-siap ni, bila masak ni asing. Ini anak yatim punya makanan, tak usik. Ini makanan yang kita punya. Kalau anak yatim tu makan, makan lah. Kalau makan tu tak makan, kalau dia orang tak makan, sampai basi dan sebagainya, berlakunya tu. Maka urusan ini menyusahkan orang-orang yang menguruskan anak yatim, dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahum lahum khair. Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka adalah saudaramu. Maka di sini dibenarkan kepada mereka untuk menggabungkan makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim. Bagi orang yang menguruskan anak-anak yatim, maka diharuskan, dibolehkan untuk mencampurkan makanan daripada duit anak yatim sikit dan sebagainya. Maknanya dekat sini dibolehkan kita mengambil harta anak yatim dengan kadarnya. Dengan kadarnya. Ya, orang yang menguruskan lah. Dengan kadar, tak boleh pula kita lebih daripada kadar. Kadar tu siapa tentukan? Masing-masing tentukan lah. Tahu kemampuan, tahu tahap anak yatim tu sendiri. Kalau anak yatim, biasa walaupun harta tu anak yatim, dinamakan anak yatim bila kematian bapa. Kalau kematian mak, tak dinamakan anak yatim sampai dia balik. Maka anak-anak yatim ni, maka dia dibolehkan bagi kita ni mengurus harta mereka, dan kita mengambil sebahagian daripada harta mereka dengan kadarnya. Qul islahum lahum khair. Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, iaitu terpisah. Maknanya kalau kita nak buat urus harta anak yatim ni, boleh kita nak pisahkan. Ni harta mereka kita uruskan, ni harta kita uruskan, boleh. Ataupun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ataupun kamu nak campur pun boleh, kerana mereka adalah saudaramu. Maknanya boleh kita menggabungkan makanan dan minuman dengan makanan mereka, kerana mereka adalah saudara kalian yang seagama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Ta'ala mengetahui sesiapa yang membuat kerosakan. Allah Ta'ala tahu siapa yang cuba berlaku zalim kepada anak yatim, berbanding orang yang suka membuat baik, membuat kebaikan untuk anak-anak yatim. Bagi kita, anak-anak yatim ni kita kena santuni dengan baik. Siapa yang mengurus anak yatim biasanya? Mak dia kan. Mak dia tu, walaupun mak dia, tapi dari satu sudut faraid, kalau ada harta daripada suaminya, untuk mak berapa? Untuk anak berapa? Saja untuk mak 1/8. 1/8 saja. Lebih daripada tu 7/8 untuk anak-anak dia, anak-anak yatim. Maka si ibu mengurus harta anak yatim. Tak boleh disebabkan dia ibu, aku makan harta dia anak aku kot. Tak boleh. Tetap tak boleh. Tetapi mengambil dengan kadarnya. Begitu juga kalau kita nak melaburkan harta ke, kalau nak buat pelaburan duit anak yatim ni pun boleh. Tetapi dengan syarat di tempat yang tidak berisiko. Pun boleh. Dan kita mengambil upah di atas keuntungan tersebut pun boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh kita berlebihan dan melampaui batas. Dan Allah Ta'ala mengetahui mereka yang sedemikian. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah Ta'ala menghendaki, nescaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya di sini, seandainya Allah Ta'ala menghendaki, nescaya akan dapat disulitkan ataupun diberatkan kita ni, tetapi dia memberikan keluasan, keringanan. Maknanya dibolehkan bercampur gaul dengan anak-anak yatim, harta mereka boleh, tapi janganlah sampai kita melampaui batas. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Saya sedikit dah pengalaman saya ni
Alhamdulillah ahli keluarga daripada belah arwah ayah saya meninggal lama. Ayah saya meninggal umur saya 3 tahun. Umur saya 3 tahun. Kalau mak saya tak kahwin lain lah. Jadi kira saya anak yatim, ada harta sedikit dan sebagainya. Alhamdulillah ahli keluarga tu ada hasil-hasil harta tu sedikit dah, tak ada banyak sangat maksudnya ada sikit tanah-tanah. Maka ada hasil saudara saya, bapa saudara saya dia simpan semua. Saya punya ni dekat Perlis. Saya orang Perlis saya orang Perlis. Dia nak orang Perlis Perlis. Tapi umur 3 tahun dah mai sini dah. Dan cakap orang Perlis kan. Tak ada, saya tu tak pandai sangat cakap orang utara. Sikit-sikit boleh lah. Dulu masa mula sampai tu ayak nak air kan. Jadi mereka ni alhamdulillah mengurus harta tu memang tak ambil langsung. Dia tak ambil langsung. Contoh macam ni ada apa, dia tak ambil, disimpan. Kalau balik, kadang balik setahun sekali, kadang balik Perlis kan. Dia simpan. Ni ambil ni. Dikumpulkan, ada rumah sewa ke apa kan. Dikumpulkan ni ambil ni. Sekepuk orang ambil. Kalau cakap ambil dah, tak nak, makan anak yatim, tak nak. Dia punya risau dia. Maksud alhamdulillah kefahaman dia terhadap kepentingan. Bukan tak boleh nak ambil, boleh je kalau nak ambil sikit, tak ada masalah. Tapi itulah contoh macam mana mereka sangat menjaga harta anak yatim. Tapi di kalangan pun ada juga yang cuba mempisungkan. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu dah sebut sedikit. Mudah-mudahan sebagai peringatan kepada kita, pertama tentang persyaratan arak dan judi, maka sudah jelas diharamkan bagi kita untuk meminum arak dan judi. Begitu juga dalam urusan kita berurusan dengan anak yatim, maka kita gaulilah mereka dengan baik. Kita jumpa anak yatim kan, bergaullah mereka dengan baik. Boleh bantu. Boleh bantu mereka. Mereka ni kadang kalau kaya-kaya pun mereka tetap anak yatim kan. Kalau kaya-kaya pun mereka anak yatim. Dia tak ada bapa. Tak ada bapa yang ada duit, dia tak sama. Contoh ada bapa, ada bapa dengan tak ada bapa, dia tak sama. Dia punya kehidupan dia tetap tidak akan sama walaupun dia orang kaya sekalipun. Jadi ini sebagai bagaimana kita nak menggauli anak-anak yatim ni, jagaulah mereka dengan cara yang baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk kongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memperkokohkan iman kita dalam menjaga amalan-amalan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan untuk akhirnya saya menyuruhlah kalau sahabat yang pertama tadi ada yang dah dapat buku planner tu, ambillah silakan. Kalau tak cukup tu je lah yang ada. Kalau nak lagi dia datang merasa tengok kalau ada. Dan yang kalau ada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan kalau nak menyumbang untuk madrasah, dia lalukan untuk program yang saya sebut sebelum ni. Ada program kami perlukan sedikit sumbangan. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, silakan dia lalukan. Wallahu ta'ala alam. Qul qad astaghfirullahalazim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh atas sebagai farah.